iaitu peristiwa bohong ataupun fitnah besar yang berlaku ke atas keluarga Rasulullah SAW yang dicetuskan oleh tak lain tak bukan golongan munafikun, ya. Jadi apabila fitnah itu telah melanda Madinah selama lebih daripada sebulan, dan Aisyah pun telah mengetahui tentang perkara fitnah yang ditimpakan ke atas beliau. Rahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nusalli wa nusallimu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, bersyukur kehadirat ilahi. Pada malam ini kita meneruskan lagi bicara kita dalam fiqh sirah dan menyentuh berkenaan dengan hadisul ifki, iaitu peristiwa bohong ataupun fitnah besar yang berlaku ke atas keluarga Rasulullah SAW yang dicetuskan oleh tak lain tak bukan golongan munafikun, ya. Jadi apabila fitnah itu telah melanda Madinah selama lebih daripada sebulan, dan Aisyah pun telah mengetahui tentang perkara fitnah yang ditimpakan ke atas beliau, maka dalam keadaan yang semakin kusut itu, lalu turunlah ayat 11 sampai ayat 21 daripada surah An-Nur. Itu dia tuan-tuan, ya. Dalam ayat ke-11 surah An-Nur itu, kalau siapa-siapa ada ayat ni Al-Quran dengan mereka pada masa ini, boleh buka, ya. Kita sama-sama tadabburkan. Allah Subhanahu Wa Taala memulakan bicara tentang isu ini, ayat ke-11. Innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum likulli imri'in minhum maktasaba minal ithmi walladzi tawalla kibrahu minhum lahu azabun azim. Sesungguhnya orang-orang yang membawa berita yang amat dusta itu, jadi peristiwa dusta ini, peristiwa fitnah ini, Allah Ta'ala sendiri yang menamakan dengan istilah hadisul ifki. Daripada ayat ke-11 surah An-Nur ini jelas apabila Allah Ta'ala menyebut innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum. Jadi tuan-tuan, secara sepintah lalunya saya dah sebut dalam pertemuan kita yang lalu bagaimana yang dimaksudkan dengan ifkun di situ. Ada beberapa istilah terhadap perkara bohong, perkara fitnah ini. Antaranya ialah kazab, ya. Jadi kazab dengan ifkun ini apa beza? Sama-sama bohong, sama-sama fitnah, ya. Tetapi ifkun ni ialah fitnah ataupun pembohongan yang amat besar. Pembohongan yang keterlaluan, begitu. Jadi Allah Subhanahu Wa Taala peringatkan kepada Nabi Muhammad SAW dan juga umatnya bahawa apabila berhadapan dengan ifku ini ataupun ifki ini, dia sebenarnya bermula daripada orang-orang yang ada di kalangan kamu juga. Ini pengajaran besar untuk kita, tuan-tuan, ya. Pengajaran untuk kita bahawa fitnah itu sebenarnya bermula daripada kelompok-kelompok kita juga. Sama-sama ahli masjid, sama-sama ahli surau, ahli usrah, ahli zikir, ahli qasidah kita juga. Kan? Bukannya orang lain pun. Kalaulah golongan ini, golongan yang usbatum minkum ini, maknanya golongan yang sama-sama dengan kita, sama ahli surau, ahli pengajian, anak-anak murid kepada seorang guru yang baik contohnya, bersatu hati, bersangka baik bahawa perkara ini tak mungkin terjadi, ini fitnah ini,
tangkis awal-awal, maka fitnah ini tak akan menjadi, tuan-tuan. Tak akan menjadi. Ya. Fitnah itu memanglah dicetuskan, dimulakan oleh munafik, oleh orang yang berniat tak baik, tetapi disambut oleh orang-orang sekeliling kita. Ya. Tetapi dalam ayat ini Allah Subhanahu Wa Taala menyebut la tahsabuhu syarran lakum bal huwa khairul lakum. Dan janganlah kamu menyangka semua berita dusta itu buruk bagi kamu. Maksudnya bila keadaan fitnah yang melanda ini, janganlah kamu anggap semua tu buruk-buruk belaka dah. Kenapalah berlaku perkara ini kepada saya? Contoh kan. Kenapalah aku dilanda dengan perkara jahat seperti ini? Jadi Allah Ta'ala mengatakan, bal huwa khairul lakum, bahkan ia baik untuk kamu. Macam mana pula tuan-tuan? Ya, dah kena fitnah ini, yang kena fitnah ni pula bukan sebarang orang, ummul mukminin. Macam mana ya? Bila Allah Ta'ala kata, bal huwa khairul lakum, bahkan baik juga, ada baik untuk kamu. Bukan semua tak baik. Memanglah maruah terjejas itu, terjejas itu tak baik. Tapi ada bahagian baik. Baik kok mana? Tiap-tiap seorang di antara mereka akan beroleh hukuman sepadan dengan kesalahan yang dilakukannya itu, dan orang yang mengambil bahagian besar dalam menyiarkannya di antara mereka akan beroleh seksa yang besar di dunia dan di akhirat. Maknanya nanti tuan-tuan, mereka yang terlibat dengan peristiwa fitnah ini, kita kenal sejauh mana mereka, ya, kita kenal bahawa mereka ini sebenarnya bagaimana, dan kita lebih berhati-hati untuk membuat tindakan-tindakan selepas itu, dan mereka ini akan dihukum, pastinya akan dihukum. Tapi itulah tuan-tuan mungkin kata, yalah Ustaz, zaman tu hukuman itu diikut hukuman Al-Quran, hukuman qazaf dilaksanakan qazaf ke atas mereka. Tapi zaman sekarang macam mana pula? Tuan-tuan, bermakna mereka akan ditimpa pula azab seksa yang besar di akhirat nanti. Jadi kalau tak selesai, di dunia ni, tunggulah di akhirat nanti lagi teruklah mereka ini, ya. Jadi usbatum minkum, usbah ni jamaah. Tuan-tuan, jamaah ni tadi bukan jamaah kecil-kecil, dia jamaah yang besar, lebih 10 orang, bahkan sampai ke 40 orang. Ini bahasa Arab. Bahasa Arab ni tadi tuan-tuan, dia bukan sembarangan. Bila sebut usbah, apa beza dengan jamaah? Usbah ini jumlah orang antara 10 hingga 40. Itu dia tuan-tuan. Jadi apabila menerima ayat ini, Aisyah radhiyallahu anha lalu menghitung, ya, betul ke tidak yang terlibat adalah lebih 10 orang, dan Aisyah mendapati memang lebih 10 orang. Antaranya ialah pencetusnya sendiri Abdullah bin Ubay bin Salul, Hamnah bintu Jahshin, Ummul Mukminin. Hamnah bintu Jahshin iaitu saudara perempuan kepada Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin, Mistah bin Asasah, isteri kepada Talhah bin Ubaidillah, dan juga Hasan bin Sabit dan lain-lain. Jadi lebih, memang betul. Kibrahu, sebahagian besar adalah berita bohong itu. Abdullah bin Ubay bin Salul adalah orang yang mengumpul dan menyebar cerita-cerita tersebut. Dan Allah Ta'ala terus memperingatkan kita dalam berhadapan dengan peristiwa seperti ini, laula idh sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minatu bi anfusihim khairan wa qalu hadza ifkum mubin. Jadi tuan-tuan, sepatutnya bila berhadapan dengan peristiwa-peristiwa seperti ini, fitnah, apatah lagi fitnah yang melibatkan maruah. Bila melibatkan maruah ini, antaranya ialah fitnah menuduh berzina dan berkhulwat dan berapa? Satu lagi tu apa? Allah SWT Muhammad. Apa dah? Yang kat belakang tu. Terlupa pula dah. Tak apalah, makna liwat. Allahu Akbar, ya. Fitnah khasnya yang melibatkan isu-isu maruah ini, fitnah berkhulwat, berdua-duaan lelaki perempuan, seperti mana yang dituduh ke atas Aisyah dan juga Safwan bin Mu'attar radhiyallahu anhu ini, dan juga fitnah mengatakan zina ataupun fitnah mengatakan liwat. Apabila berhadapan dengan isu-isu seperti ini, apa sikap kita? Laula iz sami'tumuhu dhannal mu'minuna wal mu'minati bi anfusihim khaira.
Ini yang mula-mula sekali yang Allah Ta'ala pesankan, perintahkan kita buat. Maksudnya apa? Sepatutnya dalam ayat 11 sampai ayat 21 surah An-Nur ini, tuan-tuan perhati berapa kali Allah Ta'ala sebut laula, laula, laula. Maksudnya apa tu? Maksudnya Allah Ta'ala sendiri yang memberikan nasihat, memberikan cadangan kepada kita. Ya, jika berhadapan dengan isu seperti ini, sepatutnya begini, sepatutnya begini, sepatutnya begini. Bukannya percaya dan ataupun suka-suka nak ambil menyebar. Dan Aisyah sendiri telah mengupas bahawa bila terjadi peristiwa ini, orang-orang Islam di Madinah itu terbahagi kepada 4 kategori. Pertama, yang tidak percaya peristiwa ini boleh berlaku, tetapi mereka mendiamkan diri. Inilah majoriti, yang majoriti, ya. Bila majoriti tak percaya dan mendiamkan diri, maka minoritinya apa? Minoritinya adalah tidak percaya dan menentang habis-habisan. Sikit sangat golongan yang sanggup menentang cerita ini. Yang ketiga ialah golongan yang besar juga, iaitu tak percaya, tetapi share juga, share jugalah, forward jugalah, sebab konon-kononnya nak ambil pengajaran daripada peristiwa ini. Pengajaran apa benda, tuan-tuan? Kalau dah berita itu kita forward tadi tu berita tak betul, apa pengajaran nak ambilnya? Ya, apa pengajaran nak ambil? Peristiwa yang bohong ni tak guna, tuan-tuan. Pernah satu ketika, ini bukan isu ifkun lah, bukan isu fitnah seperti berkhulwat, berzina, berliwat, ini bukan ini. Benda biasa aja. Benda biasa, konon ceritanya karamah seorang wali. Wali ni zaman dahulu kala, tak tahulah siapa nama dan sebagainya. Jadi karamahnya begini. Maka tuan-tuan di forward lah oleh sahabat ni. Dan saya pula kebetulan setelah cuba trace cerita karamah wali ini terlebih dahulu. Maknanya sebelum pada terima forward tu pun saya dah tahu cerita ni cerita tiada asas, yang tidak ada sumber daripadanya. Ya. Jadi saya pun balah baliklah kepada yang tukang forwarder ni kan. Saya kata cerita ini cerita tak betul. Cerita tak betul, tak ada asas padanya, dan tak tahu siapa pun yang berlaku, bila berlaku, periwayat pun tak tahu. Tak payah forward lah. Sekadar sebut wali. Wali ni ramai. Entah-entah depan kita pada malam ni pun ada wali ni kan. Kita pun tak tahu dia tu adalah wali Allah. Jadi sekadar sebut seorang wali Allah pada zaman dahulu kala. Apa benda cerita lah ke tu kan. Tapi dia balas balik apa? Tak apa kalau tidak betul cerita ni pun, kalau tak berlaku pun. Yang penting pengajaran ada daripada cerita ini. Tuan-tuan. Tak kira lah pengajaran cantik macam mana pun. Tapi kalau cerita tu palsu, tak berlaku, tak guna. Biar cerita tu betul. Kalau betul Tok Wali Alam Melayu, siapa? Tok Kenali ke contohnya kan? Siapa pula penceritanya? Diceritakan oleh Syekh sekian-sekian yang merupakan murid kanan kepada Tok Kenali ke contohnya lah kan? Begitu. Jadi tuan-tuan, nak forward cerita tak betul, kononnya nak ambil pengajaran. Ini ni rupa-rupanya telah dialami di Madinah pada masa isu hadisul ifki ni berlaku, ya. Apa guna dia forward benda tu kan? Dan satu golongan yang kecil juga, tak ramai, pencetus kepada cerita ini dan percaya sebenar-benar bahawa telah berlaku sesuatu yang tidak baik antara Aisyah dan juga Safwan bin Mu'attal wal-iyazubillah, ya. Jadi 4 golongan terpecah di Madinah ni tadi. Dan kalau kita perhati 4 golongan ni, memang 4 golongan ini ada di sekitar kita dari zaman ke zaman, dari masa ke masa sebenarnya. Ada, selalu ada. Itulah yang kita akan hadapi. Kenapa kita tak boleh bersikap seperti mana sikap Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu? Umar bila dia berhijrah beberapa orang ikut dia. Antaranya ialah sepupu dia, namanya Ayyash. Sepupu ni Ayyash. Dia memang minta tolong sangat dengan Umar. Kalau abang Umar nak hijrah, saya nak ikut juga. Sebab dia ni jenis orang yang lemah lembut. Ya. Siapa Ayyash ini?
adik tiri, satu ibu dua bapa kepada Abu Jahal. Diringkaskan cerita, sampai di pertengahan jalan masa nak hijrah, Abu Jahal bawa rombongan dia pergi tuntut Ayyash sila balik sebab ibu kita dah naik gila. Ya, ibu kita keluar je dari rumah pagi tadi dengan rambut tidak disikat, diburaikan begitu, duduk di tengah-tengah padang pasir panas. Selagi Ayyash tak balik, aku tak balik. Memang tuan-tuan, cerita tu memang berlaku. Zaman sekarang pun kalau orang Arab ni nak buat perangai gitu, lagu itulah dia buat tuan-tuan kan. Katanya Omar, Ayyash jangan percaya. Mana ada orang sanggup duduk di tengah padang pasir di Mekah ni kan. Panah dia balik lah kan, kata Omar. Tak boleh Abang Omar, ya. Kaedahnya lah. Tak boleh Abang Omar, ni mak punya pasal. Saya kena balik tengok juga, saya kena pujuk juga. Omar sanggup turun dari kuda dia, serah pada Ayyash. Jangan turun daripada kuda aku ni. Balik pujuk mak sungguh, jangan turun sama sekali. Cabut. Kuda ni jenis jaga tuan. Ya. Jadi tuan-tuan, Ayyash pun terimalah kuda Omar. Omar ambil kenderaan Ayyash, meneruskan perjalanan ke Madinah. Dan sampai di pertengahan jalan, Ayyash ini telah dipedaya oleh Abu Jahal, abang dia, untuk turun sekejap dia dari kuda. Alpa turun, terus kena palu tuan-tuan. Palu, heret masuk dalam lokap. Lokap dia lah kan. Dia dikurung, maknanya dikurung. Disebar pula cerita Ayyash sudah murtad. Jadi bila sebar cerita Ayyash sudah murtad, sampailah berita di Madinah, Ayyash tak jadi datang. Ayyash telah murtad, balik semula ke agama asal. Maka pada masa itu hampir semua orang percaya bahawa Ayyash telah murtad dan tak jadi hijrah, melainkan Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu sendiri yang tak percaya. Umar yakin sesuatu telah berlaku, sesuatu telah terjadi. Tuan-tuan, bayangkan ya. Maka seorang diri Umar kembali ke Mekah senyap-senyap. Apatah lagi dia telah menemui kudanya dalam perjalanan itu, dan kudanya itu ternyata kata Umar betul dah Ayyash telah dipedaya. Lalu Umar berjaya membebaskan Ayyash senyap-senyap, walahal kemasukan Umar ke Mekah secara senyap-senyap itu pun kalau diketahui oleh Quraisy, maka siap dia kan. Memang akan bermandi darah lah jawapannya. Tapi demi maruah seorang saudara, Umar sanggup kembali. Dan tuan-tuan, bila sampai ke Mekah lalu dibebaskan Ayyash dan dibawa kembali ke Madinah, diisytiharkan Ayyash sebenarnya bukan murtad, bahkan difitnah. Ini sikap seorang saudara, seorang sahabat, ya, sepatutnya bila berhadapan dengan fitnah-fitnah ini. Itu yang Allah Ta'ala sebut apa? Sepatutnya semasa kamu mendengar tuduhan itu, orang-orang yang beriman lelaki dan perempuan menaruh baik sangka, ya, khairan wa qalu hadza ifkum mubin, dan mereka berkata, ini tuduhan dusta yang nyata ni, ya. Tuduhan dusta nyata. Tuan boleh ambil ayat ni. Boleh ambil apa dia? Bila ada mari berita-berita fitnah macam-macam berlaku, ya, yang menyedihkannya apabila kedua-duanya contohnya adalah orang agamawan, orang-orang yang terlibat dengan pentas ceramah, pentas dakwah, ni tuduh ini tak tahu nak letak muka tuan-tuan. Bila orang tanya kepada kita, kita tak terlibat dengan kedua peristiwa itu, ya. Tetapi kedua-dua mereka pun kita tak terlibat. Tapi bila dah orang tanya, kenapa jadi gitu, maknanya seorang pendakwah dan sebagainya, naik mahkamah dan sebagainya, berlawan di mahkamah, kita tak terlibat ni pun rasa macam, ya Allah, di manalah maruah seorang penceramah, seorang agamawan ni tadi, seorang ustaz lah katakan, di mana? Rasa tak reti nak letak di mana muka kita. Tuan-tuan, apabila berhadapan dengan berita-berita seperti ini, ambil ayat ini, haza ifkum mubin, ini fitnah yang nyata. Baik kita jangan terlibat, dan kalau kita mampu mempertahankan, pertahankanlah tuan-tuan, ya, pertahankanlah. Dan kalau kita tak tahu, baik duduk diam, tapi dalam hati ambil kedudukan, haza ifkum mubin, ini adalah fitnah yang nyata, yang kami tidak akan turut sama menyebar fitnah itu yang sepatutnya. Dalam ayat 12 surah An-Nur ini, Sayyid Qutb, tuan-tuan tahu siapa Sayyid Qutb rahimahullahu ta'ala? Iaitu penulis kitab
tafsir fi zilalil Quran, di bawah lindungan Al-Quran. Ada dua orang ulama, dua orang pejuang dakwah Islamiyah era moden ini yang siap tulis tafsir dalam penjara. Orang Arab seorang, orang Melayu seorang. Orang Melayu Buya Hamka rahimahullah, dan orang Arab Said Qutb rahimahullah. Said Qutb berakhir dengan digantung, dihukum gantung. Buya Hamka dibebaskan setelah 3 tahun penjara. Ya, baik. Said Qutb dalam tafsir fi zilalil Quran ketika menjelaskan ayat ini berkata, maksudnya membuat fitnah itu bukannya hanya seorang sahaja dan bukan pula beberapa orang, malah mereka terdiri daripada satu kumpulan yang bersatu padu dan mempunyai matlamat yang sama. Orang yang menyebarkan fitnah yang didusta itu bukannya Abdullah bin Ubay bin Salul seorang, bahkan tetapi dialah yang mengambil peranan yang terbesar, iaitu mencetuskan fitnah tadi yang mewakili kaum Yahudi dan kaum munafikin yang tidak berupaya memerangi Islam secara terbuka. Mereka telah berselindung di sebalik tabir Islam dengan memusnahkan Islam secara diam-diam. Sebab itulah mereka dipanggil munafikun. Sebelum turunnya ayat 11 hingga 20 ayat surah 21 surah An-Nur ini, telah turun surah Al-Munafikun 11 ayat. InsyaAllah selepas ni kita tadabbur surah Al-Munafikun pula selepas selesai daripada ini untuk melihat kesinambungan kisah ini, ya. Dan cerita fitnah yang didusta itu merupakan salah satu daripada rancangan jahat mereka yang berbisa. Tetapi orang-orang Islam telah tertipu dengan diayah ataupun pembohongan mereka, lalu turut memperkatakan cerita fitnah itu seperti Hamnah binti Jahshin, Hasan bin Sabit dan Mistah bin Usasah dan lain-lain lagi, ya, termasuklah isteri Talhah bin Ubaidillah tadi. Tuan-tuan, yang mencetuskan tu memang orang jahat, orang munafik, ya, tetapi yang menyebarkannya itu sama ada secara sedar atau tidak adalah orang-orang Islam sendiri. Dan dalam kalangan orang-orang Islam ini ada yang ternama. Sebab itulah saya duk fikir satu bendanya, saya selalu beranggapan begini. Para sahabat ridwanullah alaihim ini menjadi mangsa, quote unquote, ya, quote unquote, maknanya untuk menjadi contoh kepada kita. Ayat tu ayat manusia lah, bukan ayat Allah, kan. Maknanya Allah Ta'ala jadikan peristiwa ini dalam kalangan sahabat Rasulullah SAW, dan mereka pula dihukum selepas itu, dan mereka suci, ya, mereka kemudiannya disucikan juga. Janganlah kita hina sahabat pula. Jadi saya duk fikir, bila sahabat-sahabat yang di sekeliling Rasulullah SAW ini ditentukan oleh Allah Ta'ala terlibat sekian dan sebagainya, ada dalam kalangan mereka ini, contohnya Mistah bin Usasah. Mistah bin Usasah ni seorang yang biasa, manusia biasa, bahkan miskin, papa kedana pun, ya, memakan tanggungan Abu Bakar As-Siddiq, iaitu saudara jauh kepada Abu Bakar As-Siddiq. Dia terlibat, ya. Itu satu jenis orang. Jenis yang kedua, Hamnah bintu Jahshin, ipar Rasulullah SAW sendiri, kan. Kemudian yang ketiga, Hasan bin Sabit. Hasan bin Sabit ini digelar syair Rasulullah SAW. Ya, syairu Rasulullah SAW, penyair Rasulullah SAW. Kata-katanya tadi bernas, luahan kata-katanya fasih, spontan, hikmah, dan menyampaikan kata-kata Rasulullah SAW itu melalui syair. Hebat, digelar syair Rasulullah. Bahkan pada masa itu juga telah berusia 80 tahun lebih. Kenapa Hasan bin Sabit radhiyallahu anhu terlibat? Saya nak fikir, kan, kenapa boleh terlibat? Ya, Allah Ta'ala nak beri petunjuk kepada kita bahawa tidak ada gap usia. Main-mainan fitnah ni orang muda je lah, orang tua tak terlibat. Tak. Semua boleh terlibat, semua akan terlibat, tuan-tuan, jika tak jaga-jaga. Yang kedua, Allah Ta'ala nak bagi pengajaran kepada kita bahawa kalau yang terlibat ni orang kecil-kecil ni, orang yang seperti Mistah ni tadi, dia tak akan berkesan sebaran cerita tadi, sekadar cerita jalanan. Tapi kalau sudah tokoh besar seperti Hasan bin Sabit terlibat, maka cerita ni merebak, tuan-tuan. Apatah lagi salah seorang daripada yang menyebarkan berita ini adalah Hamnah bintu Jahshin, saudara perempuan kepada Ummul Mukminin Zainab bintu Jahshin. Lagilah orang percaya, kan. Gitu. Naiklah seorang tokoh
Tak kira lah menteri ke, Perdana Menteri ke apa ke, sepupu sepapat jauh-jauh dia pun orang kata, jangan tu, sepupu PM tu. Contohnya kan. Jadi orang percayalah. Walau dia cerita bohong pun, dia dengan PM pun tak pernah jumpa-jumpa. Cuma sepupu jauh-jauh, contohnya. Ya kan? PM tu istilah lah. Maknanya bukan PM yang ada sekarang. Tidak, contoh manusia ni. Jadi sebab itu masing-masing kena jaga. Maruah ni kena jaga. Sebab bila terkeluar saja cerita walaupun fitnah daripada mulut orang-orang dekat, orang-orang besar seperti ini, maka dia akan menjadi apa budak-budak sekarang ni panggil influencer, kan? Maknanya pempengaruh. Itu bahaya, tuan-tuan. Sebab itu makin tinggi kedudukan seseorang, sepatutnya makin dia jaga mulut dia. Kan? Makin dia jaga mulut dia, dia jadi tok imam contohnya, dia sudah direspek oleh orang, ya, telah direspek oleh orang. Tapi Tok Bilal, lagi orang respect. Orang pertama yang kedengaran suaranya setiap pagi subuh, dia lah kan. Tiba-tiba dia pula sebar fitnah. Inilah nak ceritanya, ada influencer, ada pempengaruh tu tadi, ya. Maka tuan-tuan, Zainab bintu Jahshin, ya, isteri Rasulullah SAW sendiri ni, Rasulullah soal dia, sikap dia terhadap Aisyah radhiyallahu anha. Jadi Rasulullah tanya kepada semua isterinya yang lain, tapi untuk Zainab ini disebut dalam beberapa kitab tafsir, bahkan disebut oleh Aisyah sendiri dalam periwayatan peristiwa hadisul ifki ini, ya. Tanya Zainab bintu Jahshin, apa sikap dia? Kata Zainab, ya Rasulullah, aku sentiasa menjaga mataku, menjaga telingaku, dan aku tak nampak apa-apa yang buruk daripada Aisyah radhiyallahu anha ini, melainkan semuanya baik-baik. Itu kata Zainab bintu Jahshin, tuan-tuan, menandakan bahawa dia tidak terpengaruh pun dengan saudara perempuannya yang turut sama terlibat menjadi penyebar cerita tadi. Ini tokoh yang kita kata apa, towering personality, gitu. Tokoh yang berwibawa sungguh. Jangan kerana semata-mata yang menyebar cerita tu anak beranak dia dan sebagainya, maka dia pun terlibat sama. Dan kita juga hendaklah melihat, jangan samakan ni mesti dia percaya ni sebab adik-beradik dia pun penyebar cerita. Tidak, tuan-tuan, ya. Orang yang ada towering personality begitu, dia akan teguh jiwa dia, ya. Begitu. Jadi kata Aisyah, ternyata Zainab bintu Jahshin, Allah jaga maruahnya dan sentiasa disanjung serta tidak tercacat dia punya nama baik dia, walaupun adik-beradik dia dihukum hudud, iaitu hukum 80 sebatan kerana telah qazaf, telah menuduh orang yang baik itu melakukan sesuatu perkara yang tidak baik, ya. Baik. Jadi Aisyah juga menceritakan sendiri tentang hadisul ifki ini, telah diriwayatkan oleh ramai sahabat dan juga tabi'in, antaranya Urwah bin Zubair radhiyallahu anhuma, Sa'id bin Musayyab, Ubaidillah bin Abdullah, Masruq bin al-Ajba', ya, dan ramai lagi, tuan-tuan. Baik. Hadis tu tuan-tuan boleh tengok dalam buku-buku sirah, ya, berkenaan dengan penceritaan detail tu tadi. Dan tuan-tuan, kita kembali kepada ayat ke-13 surah An-Nur ini, ya. Dalam ayat ke-13 surah An-Nur ini, Allah Ta'ala sekali lagi menyebut laula ja'u alaihi bi arba'ati syuhada'a fa iz lam ya'tu bi syuhada'i fa ulaika 'indallahi humul kazibun. Sepatutnya mereka yang menuduh itu membawa 4 orang saksi membuktikan tuduhan itu. Oleh kerana mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka mereka itu pada sisi hukum Allah adalah orang-orang yang dusta. Maka apabila mereka ni dusta, kembalilah kepada ayat dalam surah An-Nur ayat 5 dan 6 itu, mereka hendaklah dihukum sebat sebanyak 80 sebatan, ya. Ayat 6 sampai ayat 10. Itu ayat 6 sampai 10, kemudian 11 sampai 21, dia tidak turun serentak, tuan-tuan. Dia tidak turun juga berturut-turut, tidak, ya. Tetapi ketentuan pengaturan ayat-ayat Allah ini, Allah Ta'ala jua yang maha mengetahui, dan dialah
yang telah memerintahkan Rasulullah SAW menghimpunkan ayat-ayat ini lalu menyampaikan kepada kita sehingga menjadi lengkap suatu penceritaan hukum dan sebagainya. Jadi tuan-tuan, dalam surah An-Nur ayat 6 sampai 10 telah dihuraikan tentang hukuman qazaf, iaitu 80 sebatan kepada orang yang menuduh, memfitnah seseorang berzina, meliwat dan sebagainya tanpa ada 4 orang saksi. Jadi bayangkan tuan-tuan, Allah Ta'ala beritahu kita sepatutnya bila dengar berita-berita macam tu, semua kita kata apa? Haza ifkum mubin, satu. Yang kedua, sepatutnya bila orang tu sebar cerita macam tu kepada kita, kita buat apa? Siapa lagi tengok? Awak tengok seorang ke? Tak jadi kalau awak tengok seorang. Saya tengok ada video lagi, saya guna video kan? Video pun tak pakai. Dia nak 4 orang dengan mata ni, mata zahiri ni kan? Mata zahiri ni betul-betul berlaku. Kalau dia kata, ya, saya ni, Ali, Abu, semua, apa semua, 4 orang. Tengok serentak. Baik. Tuan-tuan, kita jangan percaya lagi juga. Kalau dah dia kata dia boleh bawa 4 orang saksi. Jadi, boleh percayalah kot. Sebab memang dalam ayat ni pun, Allah Ta'ala sebut, sepatutnya mereka bawa 4 orang saksi. Bawa tu bawa ke mana? Bawa kepada kita ke? Kita siapa? Kita hakim ke? Kita hakim ke? Tak. Pendengar cerita. Tak boleh jadi begitu. Jadi kalau dia bawa cerita itu kepada kita dan dia mengaku ada 4 orang saksi yang bersama-sama dia tengok, ya, memang betul lah, ya, alat lelaki dalam alat perempuan itu, maka kita nak kata apa? Kita tak boleh percaya juga. Kita kata apa? Baik, kalau awak kata dah awak ada 4 orang saksi, laporlah kepada qadhi, kepada yang berkuasa. Pergilah. Dan saya tetap tak nak terlibat. Gitu. Tu sikap kita. Ya. Isu ni tuan-tuan, isu besar yang akan selalu berlaku. Selalu berlaku. Isu ini, isu besar, bukan pandang mudah-mudah ni. Berita sebar-sebar macam ni. Dia kata video, ada video, saya sempat rakam walaupun saya tengok. Tak jadi. Pasal apa tak jadi? Sebab apa? Sebab video ni kok mana pun dia boleh edit, tuan-tuan. Ya, nak membuktikan video tu benar, sahih dan sebagainya, prosesnya juga lama. Dan teknologi dia sentiasa berlawanan. Pencipta ini meningkatkan lagi dia punya resolusi dia. Pengkaji ni pun meningkatkan juga, dia akan berlumba-lumba begitu. Sebab itulah keadilan dalam Islam itu tidak seperti yang kita sangka. Sebenarnya keadilan itu mesti ditegakkan dengan hukum hakam telah Allah Ta'ala tentukan. Jadi kalau dah sebut arba'atu syuhada lah. Tak bolehlah nak tukar jadi arba'atu video had pula, tuan-tuan. Gitu. Jadi, tuan-tuan, setelah turun ayat ini, maka mereka yang terlibat dalam... Tak ingat nak tutup sound. Jadi setelah turun ayat ini, mereka yang terlibat ini telah dihukum qazaf, tuan-tuan. Dia hukum sebat. Tapi Rasulullah SAW tidak menghukum Abdullah bin Ubay bin Salul. Jadi pada pandangan ahli-ahli tafsir, tindakan tersebut merupakan suatu siasah tinggi oleh Rasulullah SAW, dan ia seperti memberikan isyarat bahawa Abdullah bin Ubay bukanlah salah seorang daripada sahabat Rasulullah SAW, sebaliknya seorang munafik, tuan-tuan, ya. Dan apabila orang lain yang terlibat dalam qazaf ini telah dihukum, Abdullah saja dilepaskan, dia secara tidak langsung telah memberikan tekanan kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan juga memberikan gambaran kepada umat Islam bahawa inilah dia akibat mereka yang tidak berjaga-jaga dalam masalah qazaf ataupun hadisul ifki ni tadi, ya. Okey, azan insya-Allah. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seperti yang saya sebutkan tadi, ayat-ayat daripada ayat 11 sampai ayat 21 surah An-Nur ini, Allah Ta'ala memberikan, kita kata apa, nasihat, memberikan cara, panduan bila berhadapan dengan perkara-perkara seperti ini. Sebab itulah kita menemui Allah Ta'ala sebut laula, sepatutnya, ya. Jadi seterusnya ayat ke-14 Allah Ta'ala sebut
laula di sini walaula fadlullahi alaikum wa rahmatuhu fid dunya wal akhirah lamassakum fima afadtum fihi azabun azim. Dan kalaulah tidak kerana adanya limpah kurnia Allah dan rahmatnya kepada kamu di dunia dan di akhirat, tentulah kamu dikenakan azab siksa yang besar disebabkan kamu turut campur dalam berita palsu ini. Tuan-tuan, apabila adanya hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Ta'ala, ya, dan adanya pula penangguhan terhadap hukuman tadi. Ya, kisah ini tuan-tuan berlaku 30 hari lebih daripada mula tercetusnya fitnah sampailah kepada turunnya ayat 11 sampai ayat 21 ini. Ya, kisah ini 30 hari berlaku. Apakah Allah Subhanahu Wa Taala sengaja membiarkan supaya nampak berita ni lagi besar, barulah turunkan hukuman kena? Bukan. Sebaliknya, ini satu isyarat daripada Allah Subhanahu Wa Taala bahawa aku tangguhkan penurunan hukuman ini kepada kamu supaya kamu fikir. Sebab itulah ayat tadi menyebut laula, sepatutnya supaya fikir, ya. Fikir, berita ni betul ke? Ya, munasabah ke berita ni? Kan? Munasabah ke berita ini? Tapi dia orang tak berfikir. Bila tak berfikir, tibalah masa untuk execute-nya, tak boleh undur lah, kena lah. Jadi sebab itu, bila Allah Ta'ala sebut tentang rahmat Allah di sini, maknanya rahmat dari sudut penangguhan hukum itu sendiri, Allah Ta'ala berikan ruang kepada kita untuk taubat. Ya, tuan-tuan, disebutkan oleh Syekh Al-Muraghi, ya, dalam tafsirnya. Tafsir Syekh Al-Muraghi ini salah seorang ulama Azhar era 50-an, 40-an, 50-an dulu. Dia kata kalaulah tidak kerana hukuman itu ditangguhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka tak ada orang dah atas dunia ni, hancur dah. Salah sikit, Allah Taala bagi lalu, kan. Hancurkan hukum-hukum. Tak ada dah, tuan-tuan. Sebab apa? Tak ada dalam kalangan kita ni tak pernah buat silap. Mesti ada buat silap sikit sebanyak, besar kecil. Sebab itulah bila Allah Ta'ala tangguhkan hukum ini, maka dia adalah rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, setelah turunnya hukuman 80 sebatan, bukan sikit-sikit kena 80, kan. Benarlah sebatan syar'i itu tidak sama seperti sebatan civil, kan. Benarlah, tapi kok mana pun 80 sebatan. Itu pun rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Rahmatnya banyak. Pertama, orang yang dah buat silap kena hukum, dia taubat, maka bersihlah rekod dia di akhirat nanti. Bersihlah di akhirat nanti. Ya. Jadi, kalau yang Abdullah bin Ubay bin Salul ni, Nabi biar. Sedangkan ayat Allah dah kata dah. Ya kan? Bahawa mereka yang tak terima hukuman atas dunia ni, tunggulah di akhirat nanti. Kan? Jadi sebab itulah Abdullah bin Ubay bin Salul selepas peristiwa hadisul ifki sebenarnya dia makin tertekan dengan perbuatannya itu. Maka tuan-tuan, sebab itulah rahmat Allah Subhanahu Wa Taala ini merangkumi segala macam segi, dan perbuatan-perbuatan itu adalah sentiasa diberi ruang oleh Allah Taala untuk kita memohon keampunan, memohon taubat dan sebagainya, ya. Jadi insya-Allah kita sambung lagi dalam pertemuan akan datang kisah ini dan bagaimana penyudahnya. Saya tak nak berlama sangat kerana waktu isyak pun sudah masuk. Semoga tuan-tuan bolehlah balik sambung tadabbur surah An-Nur ini, khasnya dalam ayat yang telah kita bacakan pada malam ini sebagai sedutan sirah daripada Al-Quranul Karim. Wallahu alam. Sekadar itu saja pada malam ini. Kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan juga surat Al-Asr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta, bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahu azim. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.